أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama-tama dan terutamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari Jumaat yang berbahagia ini, hari Jumaat, hari yang ke-16 daripada bulan Sya'ban 1441 Hijriah bersamaan dengan 10 hari bulan April 2020, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di atas muka buminya melalui kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, walaupun dalam suasana PKP ataupun perintah kawalan pergerakan, kita terpaksa berdiam di rumah masing-masing. Alhamdulillah masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kepadanya. Walaupun hari ini sepatutnya kita orang lelaki khususnya berada di masjid untuk solat fardu Jumaat, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala juga dan ketetapan oleh pemimpin di negara kita, maka hari ini merupakan hari Jumaat yang keempat. Kita khususnya orang lelaki lah yang saya sebutkan tadi, melakukan solat di rumah. Kita melakukan solat fardu zuhur. Mudah-mudahan dapatlah kita laksanakan secara berjemaah bersama-sama dengan ahli keluarga kita. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebaikan, keberkatan, ganjaran ke atas setiap amalan yang kita lakukan secara berterusan tersebut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk kita bertazkirah pada hari Jumaat yang berbahagia ini ataupun tengah hari Jumaat yang berbahagia ini. Jangan lupa ada perkara-perkara yang baik kita lakukan pada hari Jumaat, termasuklah membaca surah Al-Kahfi. Jika tidak mampu untuk membaca keseluruhan surah, setidak-tidaknya berusahalah untuk membaca mungkin 10 awal ataupun 10 akhir, ataupun dapat kita membaca 10 awal dan 10 akhir juga daripada surah Al-Kahfi. Dan sebaik-baiknya jika mampu kita bacalah keseluruhan surah Al-Kahfi khususnya pada hari Jumaat. Dan banyakkan berselawat, serta pada hari Jumaat juga ada satu waktu yang Nabi SAW sebut Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa permintaan kita. Sebahagian ulama mengatakan di antara dua khutbah Jumaat, jadi kita pun tak dengar khutbah sebab solat zuhur sahaja, maka sebahagian pandangan para ulama waktu itu ialah di antara asar dan maghrib. Jadi selepas asar perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan permintaan permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Khususnya kita mohon agar Allah segera mengangkat penyakit wabak COVID-19 yang sedang menjadi pandemik di seluruh dunia, termasuklah di negara kita Malaysia dan khususnya di negeri Johor Darul
azim. Mudah-mudahan Allah angkatkan, sembuhkan mereka yang diuji, kurniakan ganjaran kepada mereka yang diuji, rahmati mereka yang diambil nyawanya asbab penyakit tersebut, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada penyakit itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, para penonton, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada tengah hari yang berbahagia ini kita saya bercadang untuk mengambil manfaat daripada sebuah kitab yang tidak asing lagi saya kira, iaitu An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat agama, wasiat iman, karangan susunan Imam Habib Allah Alwi Al-Haddad rahimahullah. Baik. Bersesuaian dengan hari ini merupakan hari ke-16 daripada bulan Syaban. Kita ada kurang lebih 14 atau 13 hari lagi kita akan sampai kepada bulan yang dirindui, bulan yang diberkati, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang diberkati. Juga seperti tadi kita kata tentang berdoa, kita pohon kepada Allah agar segera angkatkan penyakit ini daripada kita, supaya bila tibanya Ramadan nanti dapatlah kita beribadah seperti mana sebelum-sebelum ini, mengimarahkan masjid, dapat bertarawih secara berjemaah, iftar, kita bersahur, bertadarus Al-Quran di masjid dan seumpamanya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar penonton dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbetulan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Seperti mana yang Allah SWT nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk hudan linnas, untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga keterangan kepada petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, wal furqan, dan juga pembeza antara yang hak dan yang batil. Justru antara ibadah dalam bulan yang akan tiba nanti insya-Allah, iaitu bulan Ramadan, ibadah yang afdal dan merupakan sunnah Nabi SAW, iaitu memperbanyak membaca Al-Quran dan mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Justru dengan lebih kurang 14 atau 13 hari lagi kita akan sampai kepada bulan Ramadan ini, maka eloklah saya kira kita memperkemaskan kembali ilmu tentang Al-Quran, memperkemaskan kembali bacaan-bacaan Al-Quran kita, memperkemaskan kembali jadual bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan khususnya pada bulan Ramadan kita dapat mengkhatamkan Al-Quran sekurang-kurang satu kali. Justru kita kena mula daripada sekarang lah. Tak boleh tunggu tiba bulan Ramadan baru kita nak mula, bimbang. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan ataupun membaca Al-Quran sepanjang bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh. Jadi, tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Satu bab tajuk di dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman dalam bab Al-Quran ini oleh Imam Al-Haddad berkenaan dengan menjadikan Al-Quran sebagai wirid dalam solat malam. Untuk kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, banyak ruang-ruang, khususnya bila kita dalam PKP ini berada di rumah masing-masing, boleh kita baca Al-Quran. Kita nak baca pagi, selepas subuh, kita nak baca selepas zuhur, kita nak baca pada waktu duha, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak, kita boleh membaca Al-Quran. Khusus dalam bab ini yang disebutkan berkenaan dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan wirid dalam ibadah tengah malam, khususnya solat. Jadi selain daripada waktu-waktu yang kita sebutkan tadi, elok juga kita menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaan kita di waktu malam. Kalau kita bertahajud, boleh kita baca ayat-ayat daripada Al-Quran. Memanglah kena baca Ustaz, surah Fatihah daripada Quran. Tapi jangan terhad kepada surah-surah yang biasa kita baca sahaja. Misalnya, kita membaca pada rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, kita baca Qul huwallahu ahad sebagai contoh surah Al-Ikhlas. Tapi kita mempelbagaikan bacaan kita dalam ibadah malam. Selain daripada waktu salat, boleh kita memperbanyakkan bacaan-bacaan ayat selain daripada ayat-ayat yang biasa kita baca dalam ibadah malam kita. Kalau bangun solat malam, sekarang kita berada di rumah sentiasa kan, jadi mungkin boleh kita letakkan meja dan seumpamanya, letakkan Al-Quran untuk kita boleh membaca daripada surah-surah yang lain. Ini bukan daripada surah-surah
kebiasaan kita. Mungkin sebagai satu contoh. Baik, kita lihat dahulu apa yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad berkenaan dengan perkara ini. Kata beliau, sayugi hendaklah seseorang yang membaca Al-Quran mengambil ayat-ayat Al-Quran menjadi wiridnya dalam solat di tengah malam. Dimulakan dari awal Al-Quran hingga akhirnya dibaca di dalam solatnya di tengah malam, iaitu sekurang-kurangnya setiap 1 bulan sekali khatam, ataupun setiap 40 hari, ataupun lebih kurang, atau ataupun lebih ataupun kurang dari itu menurut tenaga dan masanya. Sebaiknya ia tidak meninggalkan amalan ini dan tidak pula malas mengerjakannya. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, para penonton kasih dan rahmat Allah, kita semua tahu dan maklum betapa Al-Quran ini bila kita baca mendapat ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis, contohnya hadis yang masyhur daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Hadis riwayat Bukhari tentang orang-orang yang sebaik-baiknya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah yang membaca Al-Quran ataupun mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah peluang tuan-tuan dan puan-puan. Kita berada di rumah bersama dengan keluarga, ambil masa untuk bersama-sama dengan keluarga, anak-anak, kita mengajarkan baca bersama-sama Al-Quran. Selain daripada itu, ganjaran seperti yang disebutkan dalam hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, hadis riwayat Tirmizi, bagaimana Nabi SAW menyebut tentang sesiapa yang membaca satu huruf, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, dia dapat satu kebaikan. Dan Nabi kata, aku tak katakan satu alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, dan setiap bacaan kebaikan itu digandakan 10. Maknanya kalau kita baca alif lam mim sahaja, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, kita dapat insya-Allah 30 pahala. Bayangkan kita membaca satu juzuk, satu surah dan seumpamanya. Baik. Dan orang-orang yang baca Al-Quran ini, seperti yang kita biasa dengar, mereka ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW menyebutkan tentang inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada ahli-ahli, yakni orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang Allah sayang daripada kalangan manusia. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka? Siapakah orang-orang yang dikasihi oleh Allah? Siapa ahli Allah itu? Siapakah orang yang dekat dengan Allah itu? Maka Nabi SAW pun menjawab, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu, atau kama qala Rasulullah. Mereka itulah ahli Al-Quran, yakni orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan sebagainya, berusaha untuk memahami Al-Quran. Maka mereka ini adalah ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cinta, wa khassatuhu, dan orang-orang yang memang Allah khususkan, Allah bagi ganjaran yang special untuk mereka. Saya simpulkan tuan-tuan dan puan-puan, sekurang-kurangnya 5 interaksi kita dengan Al-Quran yang asas. Pertama ialah kita boleh membaca Al-Quran. Jangan sampai tak boleh baca Al-Quran. Siapa yang tak boleh membaca Al-Quran, ambillah peluang untuk membolehkan diri membaca Al-Quran. Maksudnya belajar. Nak belajar macam mana Ustaz? Tak boleh nak pergi kelas Quran dan sebagainya. Sekarang ni banyak orang buat khusus kelas online. Boleh kita belajar, carilah ustaz-ustazah untuk kita belajar Al-Quran. Walaupun secara online, sampai pandai, insya-Allah, mudah-mudahan dapatlah kita beramal, membaca Al-Quran, memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kedua ialah memahami. Kita belajar untuk faham makna-makna ayat di dalam Al-Quran. Contoh, kita baca surah Fatihah, jangan sampai kita tak faham. Satu hari 17 kali kita baca. Kalau seminggu dah berapa kali? PKP dah berapa hari ni tuan-tuan? Kalau kita tak faham juga apa yang kita baca dalam solat, maka rugilah. Walaupun ada faedah dan kelebihan pahala bagi orang yang membaca walaupun tanpa kefahaman, tapi dengan kefahaman itu mendatangkan lebih banyak ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk mempelajari hukum-hukumnya, mentadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan daripada kursus-kursus, daripada kuliah-kuliah, sekarang ni banyak kuliah-kuliah online, mudah-mudahan dapat kita mengambil faedah dan manfaat, agar kita lebih memahami isi kandungan Al-Quran selain daripada sekadar makna dan maksudnya sahaja. Keempat, tak lain tak bukan, bila dah faham, kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jangan jadi orang yang sekadar membaca, tetapi Al-Quran itu tak lepas daripada tekaknya. Maknanya dia tidak mengamalkan Al-Quran. Quran yang dibaca itu tak sampai ke hati mereka. Dan yang kelima, berusaha
berusahalah untuk kita menghafaz Al-Quran. Masa yang banyak yang ada, kita cubalah sedaya upaya untuk menambah hafazan Al-Quran kita, ayat-ayat lazim, ayat-ayat yang biasa kita baca, walaupun daripada surah-surah yang panjang, surah-surah yang besar dan seumpamanya. Baik, kita kembali kepada tadi, bagaimana Imam Al-Haddad menyebutkan tentang menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan dalam solat kita, bacaan dalam ibadah malam kita, qiyamul lail. Dan disebutkan juga sekurang-kurangnya dapatlah 1 bulan sekali untuk mengkhatamkan Al-Quran, ataupun setiap 40 hari, ataupun lebih, ataupun kurang daripada itu, ikut kadar kemampuan masing-masing. Sebenarnya tentang nak mengkhatamkan Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah, ada beberapa pandangan berkenaan dengannya. Antaranya bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sendiri menyebutkan di dalam kitab Ihya, kalau boleh seminggu kita khatam 2 kali. Seminggu kita khatam 2 kali. Jadi seminggu ada 7 hari, kalau kita bagi tu 3 hari setengah sekali khatam. 3 hari setengah sekali khatam. Maknanya kurang lebih sehari dalam 10 juzuk bacaan. Banyak tu Ustaz. Katalah kita bahagi 10 juzuk kepada 5 waktu solat. Lepas subuh kita baca 2 juzuk. Lepas zuhur kita baca 2 juzuk. Masih banyak jugalah. Tapi itu anjuran, galakkan oleh para ulama yang terdahulu. Baik. Begitu juga dalam sebuah riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau pernah bertanya dan minta kepada Nabi SAW untuk mengkhatamkan Al-Quran, berapa lama tempohnya, maka Nabi bagi sampai 5 hari sekali khatam, jangan kurang daripada itu. Ini dalam satu riwayat. Manakala dalam riwayat yang lain daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau diberikan oleh Nabi SAW untuk mengkhatamkan Al-Quran paling kurang dalam tempoh 3 hari, jangan kurang daripada itu. Apa cerita di sebalik ini, tuan-tuan dan puan-puan? Abdullah bin Amr bin Al-As, anak kepada Amr bin Al-As, seorang yang hebat, ibadahnya cukup dahsyat, siangnya dipenuhi dengan puasa, malamnya qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan dikatakan bahawa beliau mengkhatamkan Al-Quran pada setiap malam, pada setiap hari. Setiap hari baca Al-Quran, khatam. Jadi sebulan kalau 30 hari, 30 kali khatam Al-Quran. Sangat-sangat hebat. Maka bila tiba masa mendapat nasihat daripada Nabi SAW, maka ayahnya Amr bin Al-As mengahwinkan anaknya Abdullah bin Amr bin Al-As. Setelah beberapa lama berkahwin, maka Amr bin Al-As pun datang jumpa, pergi ke rumah anak dia, jumpa dengan isteri anaknya, yakni menantu dia lah. Tanya macam mana keadaan kamu. Jadi menantu dia ni, menantu kepada Amr bin Al-As, isteri kepada Abdullah, berkata, aku sangat puji ibadahnya, amalannya, tetapi sehingga hari ini daripada nikah dia tidak menggauli aku. Kenapa? Sebab ibadahnya sangat kuat, siang malam beribadah fokus. Maka dibawa kepada Nabi SAW tentang perkara ini, ditanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana ibadahnya. Maka Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawasanya tubuh kita ni ada hak. Maknanya kita ni kalau berterusan ibadah seumpama itu, kita akan penat. Maka perlu kepada rehat. Maka berilah hak tersebut kepada tubuh kita. Kepada ahli keluarga pun ada hak, kena tunaikan hak, berikan hak bergaul dan sebagainya kepada ahli keluarga. Begitu juga tetamu, perlu kita berikan hak kepada mereka. Cuma dalam tempoh PKP ni, tuan-tuan, janganlah banyak nak bertamu, nak pergi-pergi rumah orang dan sebagainya. Bukan masanya lah. Kita patuhi arahan, insya-Allah. Baik. Kemudian Nabi SAW pun menyuruh kepada Abdullah bin Amr bin Al-As untuk mengurangkan kadar bacaan Al-Qurannya. Maknanya suruh berehat sikit. Sebulan sekali cukuplah khatam, Nabi kata. Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata, aku boleh lebih daripada tu ya Rasulullah, maknanya boleh buat lebih cepat lagi. Maka Nabi pun kata lebih kurang dalam 20 hari khatamlah. Kalau tak boleh sebulan sekali, buatlah 20 hari. Aku boleh cepat lagi ya Rasulullah, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali lebih cepat lagi boleh ya Rasulullah. 10 hari sekali khatam. Boleh cepat lagi ya Rasulullah. Seminggu sekali khatam. Ya Rasulullah, aku boleh cepat lagi. Nabi kata 3 hari cukup. Maknanya 3 hari khatam Al-Quran. Jadi kita kalau nak buat 3 hari, memang 1 hari 10 juzuk. Tetapi kita bukanlah nak mensasarkan sehingga begitu. Kalau mampu silakan. Tetapi sekurang-kurangnya kalau saranan
Imam Habib Allah Al-Haddad, sekurang-kurangnya sebulan satu kali khatam. Maknanya mungkin siang kita bacalah dalam setengah ataupun 3 suku juzuk Al-Quran. Malam kita bacalah dalam suku juzuk. Satu juzuk lebih kurang 20 muka surat ataupun 10 helai. Jadi kalau siang kita boleh baca dalam 15 muka surat ataupun 7 helai setengah, malam kita bacalah dalam 2 helai setengah ataupun 5 muka surat, tak banyak sangat insya-Allah, pendek daripada surah Yasin yang kita baca pun. Jadi boleh kita baca pada malam hari. Kalau kita amalkan setiap hari insya-Allah, satu bulan kita boleh mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa saya kata malam tak boleh kena baca semua siang? Sebab kita sekadar nak mengambil faedah dan manfaat daripada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad berkenaan dengan menjadikan Al-Quran sebagai wirid dalam ibadah di malam hari. Baik. Dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Annal Qur'ana was-sawma yushaffa'ani fil 'abdi 'inda Allah." Sesungguhnya Al-Quran dan puasa boleh diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada seorang hamba 'inda Allah, bila mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat, puasa dan Al-Quran akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Fayaqulul Quran, apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Quran kata, "Mana'tuhun nauma bil-laili." Ya Allah, Al-Quran kata ni, di hari akhirat, ya Allah, aku ni telah menghalang hamba ini daripada tidur pada waktu malam. Maknanya malam hari, si hamba ini sibuk dengan membaca Al-Quran. Dia qiyamul lail dan seumpamanya, dan dia banyak membaca Al-Quran. Maka itulah pengakuan Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana'tuhu an-nauma bil-lail. Aku menghalang dia daripada tidur dengan membaca aku pada waktu malam. Fashaffi'ni fi, maka kurniakanlah aku, izinkanlah kepada aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Bila mana perkara itu berlaku, maka puasa pula berkata kepada Allah, wa yaqulu as-sawm mana'tuhu minal akli bin nahar. Dalam riwayat yang lain, mana'tuhu minat ta'ami wasyahawati bin nahar. Aku telah menghalang dia daripada makan. Dalam riwayat lain, aku menghalang dia daripada makan dan syahwat pada waktu siang. Fashaffi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya, ini bantuan, selamatkan dia daripada azab api neraka atas amalan yang dilakukan. Apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada dua amalan ini? Fayushaffa'an, maka Allah mengizinkan kedua-dua, yakni puasa dan juga Al-Quran tadi, untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang melaziminya. Subhanallah. Jadi menunjukkan betapa apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang hamba itu banyak membaca Al-Quran di waktu malam. Banyak membaca Al-Quran di waktu malam. Maka itulah asas kepada anjuran Imam Al-Haddad supaya kita memperbanyakkan membaca Al-Quran di waktu malam. Jadi kalau kita ada kesempatan, dan memang ada kesempatan pun insya-Allah sekarang ni, bolehlah kita bangun-bangun malam dan kita membaca Al-Quran. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 113 sampai 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imah يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisu sawa'a, tak sama, tak sama. Siapa dia? Daripada sebahagian ahli kitab, yakni ahli kitab lah, kaum ahli kitab, termasuk, dan anjuran ini termasuklah kita, termasuk kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ummatun qa'imah, ada satu golongan yang teguh iman mereka, ibadah mereka, orang-orang yang kuat ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka lakukan? Yatluna ayatillahi ana al-laili, mereka akan bangun malam dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Menunjukkan betapa Allah SWT memberikan satu perumpamaan atau perbandingan hebat mereka ini. Tak sama dengan orang-orang yang lain. Siapakah mereka? Mereka yang bangun malam membaca Al-Quran. Wahum yasjudun, dan mereka pun banyak bersujud. Bangun malam, salat dan membaca Al-Quran. Beza golongan ini, hebat. Allah memberikan kelebihan kepada mereka. Dan Allah menyifatkan mereka, pertama, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini kita maklumlah. Maknanya pasti mereka yang beramal sedemikian adalah orang-orang yang beriman. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan ada sifat pada mereka yakni mengajak kepada kebaikan. Ini golongan yang mengajak kepada kebaikan, perkara-perkara ma'ruf. Dalam tempoh kita PKP ni, boleh kita mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan. Apa juga kebaikan yang boleh kita buat, sama ada secara berjemaah dengan keluarga di rumah, ataupun mungkin nak bersedekah online, boleh bersedekah, mengajak orang buat kebaikan, berzikir dan seumpamanya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan menegah ataupun mencegah daripada kemungkaran. Boleh ajak orang supaya jangan melakukan kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan orang-orang ini cepat melakukan perkara-perkara baik. Benda baik cepat dibuat. Ada kuliah cepat datang. Dengar azan cepat solat. Dengar tentang Al-Quran cepat rasa nak baca Al-Quran. Dengar orang bersedekah cepat nak bersedekah dan seumpamanya. Jangan cepat nak tidur saja, jangan cepat nak makan saja. Sekarang ni viral tuan-tuan dan puan, ada resepi baru orang share dekat media sosial, cepat nak ikut. Yang tu cepat. Yusari'una. Tetapi dalam bab al-khairat, amalan-amalan yang menjadi bekal untuk di hari akhirat, kadang-kadang kita tak berapa nak cepat. Suruh baca Quran lambat aja. Bila suruh solat sunat berat nak buat dan seumpamanya. Jadi mudah-mudahan kita ni orang-orang yang membaca Al-Quran termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Allah SWT sebagai yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin, dan mereka ini adalah orang-orang yang saleh. Subhanallah. Baik. Maka kata Imam Al-Haddad, hendaklah bagi pembaca Al-Quran untuk bangun malam, membaca dalam solatnya di tengah malam beberapa ayat yang mereka mampu. Mampu ni maksudnya bukan setakat saya hafal kuliah Al-Kafirun dengan Qul Huwallah, itu je lah dibaca pada setiap rakaat dan pada setiap solat-solat sunat. Cubalah usahakan supaya kita dapat membaca surah-surah yang lain. Dalam juzuk yang ke-30 sendiri ada banyak surah yang boleh kita baca. Kalau belum hafal, kita cubakan untuk menghafalnya dan kita latih. Mudah-mudahan selesai BKP nanti bertambahlah hafalan kita yang boleh kita baca dalam solat. Begitu juga di malam hari, seperti yang saya cadangkan di awal tadi, kita adakan macam meja dan seumpamanya untuk kita letak Al-Quran. Kita buka muka surat tertentu dan kita baca di dalam solat kita, termasuklah solat malam. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 20, faqra'u ma tayassara min, bacalah kamu apa yang mudah daripada Al-Quran. Apa-apa yang kita rasa nak baca, buka, kita baca insya-Allah. Baik. Dalam sebuah hadis yang lain daripada Abdullah bin Amr bin Al-As juga, banyak cerita tentang Abdullah bin Amr bin Al-As, orang soleh yang kita kisahkan di awal tadi. Tiap malam dia khatamkan Al-Quran. Kita nak buat, bolehlah cuba. Kalau mampu insya-Allah, pahalanya besar insya-Allah. Tak mampu, kita cuba seberapa yang kita mampu. Cuba. Dah dekat dengan Ramadan, mudah-mudahan dalam bulan Syaban ni kita dah melatih masuk dalam bulan Ramadan, kita tak rasa janggal, tak rasa kekok untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran, apatah lagi untuk mengkhatamkan bacaan. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam bulan Ramadan 60 kali dia khatam Al-Quran. Ini biasa kita dengar. Maknanya lebih kurang satu hari dua kali. Kalau satu hari sekali pun kita tak mampu, apatah 2 kali satu hari. Dapat 2 kali sebulan pun kira dah cantik dah, tuan-tuan dan puan yang dikasihi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada sebuah hadis yang kita sebutkan tadi daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, hadis riwayat Abu Daud, bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan orang-orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran di waktu malam. Itu anjuran untuk kita bangun malam membaca Al-Quran, sama ada di luar solat ataupun di dalam solat, ada kebaikan dan ada kelebihannya. Apa kata baginda? Man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Pertama sekali Nabi SAW menyatakan, sesiapa yang bangun malam dan kemudian membaca 10 ayat, bi 10 ayat, 10 ayat. Bangun malam baca 10 ayat.
Dan kalau kita tengok dalam kitab Syama'il pun tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, disebutkan tentang amalan. Ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bila bangun pagi ataupun setelah tidur dan bangun, Nabi akan membaca selain daripada alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, baginda SAW juga akan membaca 10 ayat daripada akhir surah Ali Imran. Nabi akan baca 10 ayat akhir Ali Imran. Alamak, sahabat ni susahlah nak amal. Tak hafal lagi 10 ayat akhir daripada Ali Imran. Tuan-tuan, saya tahu. Kita biasa zaman teknologi ni tidur sebelah ada telefon. Mungkin sebelah kita meja, kita letakkan telefon dan sebagainya. Jadi bila bangun pagi teringat perkara ini, kita ambil telefon, buka. Dalam tu mesti ada install kan. Quran, digital. Jadi kita buka lah akhir surah Ali Imran, kita bacalah bila bangun daripada tidur 10 ayat yang terakhir, mudah-mudahan ada kebaikan. Dan ini pun termasuk dalam apa yang disebutkan oleh baginda SAW, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang bangun malam dan kemudian baca 10 ayat daripada Al-Quran, apa dapat? Kata Nabi, takkan dia itu ditulis daripada ghafilin, yakni orang-orang yang lalai. InsyaAllah kita akan sentiasa dekat sahaja untuk melakukan kebaikan, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suasana macam ini pun kita masih lagi mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besar ganjaran. Baik. Kemudian Nabi SAW menyambung lagi. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Siapa pula yang bangun dan kemudian membaca mi'ah berapa tuan-tuan? 100 ayat. Tadi 10. Allah tak catat dia sebagai orang yang leka. Siapa pula yang membaca 100 ayat bila bangun malam? Tak sampai satu juzuk pun kalau tuan-tuan baca daripada surah Al-Baqarah sebagai contoh. Tak sampai satu juzuk. Baca 100 ayat. Apa yang diperolehi oleh golongan seumpama ini? Kutiba minal qanitin. Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatatkan dia itu daripada orang-orang yang setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, yang setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan. Kita pun minta supaya Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang baik. Termasuklah dalam kematian yang baik itu mati dalam keadaan iman. Jangan bayangkan cerita Piramli pula, Alibaba punya lapuk. Ini mati senyum, mati dalam iman. Bukan macam tu semata-mata. Wallahu a'lam. Baik, itu 100 ayat. Kemudian Nabi menyambung lagi, wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Siapa pula yang bangun pada waktu malam dan membaca 1,000 ayat. Bi alfi ayatin, 1,000 ayat. Mula tadi Nabi sebut 10 ayat, kemudian Nabi sebut 100 ayat, yang ini Nabi sebut 1,000 ayat. Siapa yang boleh bangun malam membaca 1,000 ayat? Ustaz, 1,000 ayat ni satu Quran ke? Bukan. Quran ada 6,236 ayat. 6,236 ayat. Jadi 1,000 ini kurang lebihnya 1/6 daripada keseluruhan Al-Quran. Lebih kurang 1/6. Jadi kalau 1/6, 30 juzuk bahagi dengan 6, 5 juzuk lebih kurangnya. Bahkan Nabi SAW pun yang pernah bangun malam dan melakukan solat membaca sehingga kurang lebihnya 5 juzuk. Bersama dengan Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. 5 juzuk baca dalam solat malam. Jadi siapa yang mampu untuk bangun dan membaca 1,000 ayat kurang lebih, dan yang Nabi sebut ialah 1,000 ayat, kutiba minal muqantirin, maka Nabi kata apa? Dia dicatatkan daripada golongan yang mengumpul harta, bukan harta dunia tuan-tuan, tetapi harta akhirat. Mudah-mudahan kalau Allah nak bagi harta dunia, alhamdulillah kita terima dan gunakan sebaik-baiknya untuk segala bentuk kebaikan di dunia, dan mudah-mudahan mendapat ganjaran di akhirat. Tetapi muqantirin di sini ialah yang mendapat ganjaran kebaikan yang banyak, harta di akhirat. Mudah-mudahan kita pohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam hadis ini, para ulama yang membahaskan, mensyarahkan hadis ini menyebutkan tentang dua kelebihan. Pertama, ahamiyatu qiyamil lail, kepentingan, keutamaan untuk bangun malam. Sebab itu Nabi sebut 3 kategori. Satu yang baca 10 ayat, satu yang baca 100 ayat, satu yang baca 1,000 ayat. Siapa yang boleh bangun malam, baca seumpama itu, maka
maka dia dapat ganjarannya. Dan ini menunjukkan betapa utamanya ibadah bangun di waktu malam. Jadi itu pengajaran yang pertama. Manakala yang kedua, ajran kathirah min Allah. La ya'lamu miqdaruhu illa Allah. Kita tak tahu ganjaran tu banyak mana. Kadarnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Allah tahulah berapa banyak Allah nak bagi. Seperti mana puasa juga Allah nak bagi pahala terpulang pada Allah SWT. Begitu juga bila Nabi sebut tentang kelebihan yang seumpama ini, pasti pahala dari sudut kita membaca setiap huruf tu ada, dan sebagainya, pahala qiyamul lail dan banyak lagi yang kadarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru semua ini menunjukkan betapa utamanya untuk kita pertama bangun malam, dan yang kedua untuk kita berusaha membaca ayat-ayat Al-Quran pada ibadah malam kita. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh cubalah sama ada untuk membaca Al-Quran sekadar duduk dan membaca Al-Quran sahaja, ataupun cuba untuk membaca Al-Quran di dalam solat malam kita. Alamak Ustaz, nak bangun malam, solat, baca ayat-ayat daripada Quran yang panjang-panjang, nak baca satu rakaat, satu muka atau dua muka, tak larat nak berdiri. Solat sunat kan kalau orang sihat boleh solat secara duduk, maka kita solatlah secara duduk sebagai contoh, dan kita bacalah seberapa banyak ayat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi dalam kalangan mereka yang disebutkan dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi, termasuk dalam kalangan mereka yang kita sebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan semua itu menjanjikan pahala, ganjaran, bekalan yang hebat, yang besar untuk kita bawa bertemu dengan Allah Jalla wa'ala bila mana kita dimatikan dan dibangkitkan kelak di padang mahsyar, insya-Allah. Baik. Sebagai pengakhiran kepada bab ini, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar penonton kasih dan rahmat Allah, berkata Al-Amiri rahimahullah dalam kitabnya Al-Bahjah, sepatutnya setiap pembaca Al-Quran mengkhatamkan Al-Quran 2 kali sebulan. Sekali khatam untuk solatnya di tengah malam, sekali lagi untuk bacaan biasa di siang hari. Melakukan perkara ini tidak berat jika dibiasakan selalu. Jadi dianjurkan oleh para ulama, selain daripada apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah tadi, seperti mana yang disebutkan dalam riwayat oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As dan sebagainya. Disebutkan juga dalam kitab Al-Bahjah oleh Imam Al-Amiri rahimahullah, bahawasanya setidak-tidaknya kita usaha untuk khatam 2 kali 1 bulan. Satu siang, bacaan siang, satu bacaan dalam solat malam. Tapi itulah balik kepada apa yang kita sebutkan daripada awal tadi. Kalau kita mampu, silakan untuk baca sedemikian rupa. Tapi kalau solat malam kita, kan Nabi SAW bangun malam buat 8 ataupun 11 ataupun 13 rakaat. Maka kalau kita ambil 11 rakaat, tuan-tuan, kita baca rakaat yang akhir tu mungkin untuk witir, 10 rakaat kita buat, kita baca satu rakaat tu 2 muka surat atau 1 muka surat. Kalau 1 muka surat kita dah dapat setengah juzuk. Setengah juzuk. Kalau kita baca 2 muka surat ataupun 1 helai pada setiap rakaat solat malam kita dapat 1 juzuk. Pada malam hari boleh kita dapat seperti mana dalam kitab Al-Bahjah tadi. Tapi kalau tak mampu, kita baca setengah muka, 1 muka setengah helai waktu solat malam, ataupun 1 rakaat kita baca setengah muka ke, mungkin dapatlah 5 muka surat dan seumpamanya. Buatlah semampu kita, dan siang kita top up lagi bacaan kita, insya-Allah. Setidak-tidaknya kalau dapat sebulan kita khatamkan 1 kali. Sesuai dengan azam kita untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran, insya-Allah pada bulan Ramadan yang bakal tiba, lebih kurang 2 minggu daripada hari ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang disebutkan ini, apa yang kita bicarakan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sentiasa terdorong untuk melakukan. Tak dapat hari-hari, kita cubalah buat 2 hari sekali, dapat seminggu sekali sebagai latihan. Mudah-mudahan bila kita dah biasa, dah rasa selesa untuk beribadah, datang halawatul ibadah, kemanisan untuk melakukan ibadah tersebut, Allah akan mengizinkan kita untuk beristiqamah dengannya. Mudah-mudahan, mana tahu, itu salah satu amalan favourite kita yang Allah SWT akan bangkitkan kita dengannya di hari akhirat, dan Allah menjadikan itu asbab untuk kita meraih syurga dan redha-Nya, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam, mana kita tahu. Mudah-mudahan kita pohon sebaik-baik keadaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Al-Haddad sebagai penghujungnya, hanya orang-orang yang terdorong untuk mengerjakan yang demikian, iaitulah orang-orang yang memperoleh taufik dari Allah Subhanahu
wa taala. Mudah-mudahan kita doakan agar kita juga diberikan bimbingan oleh Allah SWT untuk beramal apa juga amal kebaikan, khususnya apa yang kita bicarakan pada tengah hari yang berbahagia ini berkenaan dengan membaca Al-Quran, dan lebih khusus lagi memperbanyakkan bacaan Al-Quran di dalam ibadah malam kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Sedikit yang dapat saya kongsikan pada tengah hari Jumaat yang berbahagia ini, 16 hari bulan Syaban 1441 Hijriah. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk persiapan kita menjelang bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan tiba tak lama lagi. Sempena bulan Syaban juga kita ambillah peluang untuk memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengangkat musibah ataupun ujian penyakit yang diberikan ini, wabak ini, agar dijauhkan daripada kita, disembuhkan mereka yang diuji dengan penyakit tersebut, diampunkan dosa-dosa dan ditempatkan di sisinya kepada mereka-mereka yang dijemput ataupun ditentukan kematian oleh Allah SWT asbab perkara tersebut, dan juga mereka-mereka yang mendahului kita dalam keimanan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Sekian dahulu sedikit perkongsian daripada saya. Saya mohon maaf ada salah dan silap, kekurangan di mana-mana. Ma min hasanah fa min Allah wa ma min sayyi'ah fa min nafsi. Yang baik yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya, hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Mudah-mudahan Allah ampunkan untuk diri saya dan kita semua, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami manfaat atas sekalian ilmu yang kami perolehi. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang memberikan manfaat. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wal waba wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dahulu, terima kasih kepada semua, khususnya Masjid Bandar Mersing. Mudah-mudahan ada kebaikan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.